Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada hari yang ketiga, ya, daurah untuk kita hidup berzikir. Dan kita harap sedikit usaha yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, diredai oleh Allah, dan kita harap Allah memilih kita salah seorang daripada hamba-hamba pilihan Allah untuk dijadikan orang-orang yang sentiasa ingat dan tidak akan pernah lagi lalai daripada Allah. Terutamanya saat-saat terdekat kita dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, untuk pagi ini kita teruskan dahulu dengan zikir munajat seperti biasa. InsyaAllah kita baca zikir munajat. Dan sebagaimana biasa kita memulakan dengan istighfar. Salah satu daripada permulaan perjalanan yang disebut oleh para alim ulama dalam kita kembalikan hati kita kepada Allah ialah taubat dan istighfar. Maka di saat kita membaca istighfar dan membaca taubat, ya, kerana kalau kita perasan dalam bacaan kita itu, kita awali dengan astaghfirullah, kita tutup dengan wa atubu ilaih. Maka kedua-duanya dalam masa yang sama kita baca kepada Allah, memohon kepada Allah, istighfar, memohon maaf, memohon ampun, dan kita juga bertaubat kepada Allah. Maka hadirkan dalam hati kita gambaran-gambaran betapa banyaknya dosa-dosa kita. Betapa kadang-kala kita ni terlalu lalai daripada Allah. Sebagaimana saya sebut dalam pengajian sebelum ni, lalai adalah dosa hati yang paling besar kepada Allah. Dosa ada dua, satu dosa pada zahirnya, anggota kita. Satu lagi dosa pada batinnya. Maka dosa batin ni lebih bahaya daripada dosa zahir. Salah satu dosa hati kita ialah banyak lalai daripada Allah. Maka insya-Allah semoga dengan istighfar kita baca dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Dan insyaAllah kita berhenti situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Salatan wa salaman ala rasulihil amin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita memulakan dengan bicara atau sesi yang ketiga muka surat 19. Hidup berzikir para sufi. Di sana ada satu golongan hamba-hamba Allah ataupun boleh juga kita sebut hamba-hamba pilihan Allah. Mereka berada di bawah bimbingan-bimbingan para murabbi mursyid. Berguru dengan murabbi mursyid dan mereka mendalami ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu penyucian jiwa. Kerana jiwa ini ada waktunya dia kotor. Kotor dengan lalai, kotor dengan dosa, kotor dengan maksiat. Dan di sana ada satu ilmu untuk menyucikan jiwa kita.
Dan jiwa ini dianggap jiwa yang bersih, jiwa yang suci, apabila dalam hati dan jiwa ini hanya ada Allah. Selama mana dia ada selain Allah, ingatan kepada selain Allah, kecintaan, kerinduan kepada selain Allah, kepatuhan, ketaatan, kebergantungan selain daripada Allah, maka dia masih lagi kotor. Ya, kerana hidup ini, hati ini hanya untuk Allah. Ya, sebab tu Allah Ta'ala ni dia berinteraksi dengan kita sebahagian besarnya dengan hati. Ibadah yang kita nak lakukan, solat dan segala ibadah yang lain, rukun pertama adalah niat. Niat itu di hati. Maka dalam ibadah itu, kita nak kena ada niat untuk Allah. Khusyuk kepada Allah. Sabar kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Taqwa kepada Allah. Maka seluruh keindahan hati ini, akhlak-akhlak mulia yang ada di hati ini, yang terpuji ini seluruhnya di hati. Bahkan iman Allah letak di hati. Tauhid Allah letak di hati. Kenapa? Kerana hati itu tempat interaksi Allah dengan seorang hamba pilihan dia. Okay. Tapi kalau rosak hati itu, Allah tolak seluruh kehidupan hamba tersebut. Kalau seorang hamba yang lalai, seorang hamba yang maksiat, seorang hamba yang banyak dosa, seorang hamba yang kufur, apatah lagi syirik, apatah lagi, Allah tolak keseluruhan kehidupannya. Walaupun kadang-kadang dia baik. Ada tak orang kafir yang baik? Ada. Dia buat kebajikan banyak, tapi Allah tak terima satu pun. Kenapa? Kerana hati dia tak ada nilai kepada Allah. Jadi itulah orang-orang golongan sufi, orang hati dia bersih. Okay, mereka ini kenapa bersih? Kerana salah satunya jiwa dan hati mereka seluruhnya pada ingatan kepada Allah. Ini kita nak belajar. Baik, para sufi adalah ahli zikir. Ahli sufi mengingati Allah. Ahli sufi mengingati Allah dalam semua keadaan dan waktu. Ya, waktu sehat, waktu sakit, waktu senang, waktu susah, waktu gembira, waktu derita, waktu sedih, dia ingat Allah. Waktu pagi, waktu petang, waktu malam, waktu siang, semuanya keadaan dia ingat Allah. Itu dia. Melalui cara tersebut, dia mendapati dadanya lapang. Bila mana ingat Allah, hati kita lapang. Bila mana ingat Allah, hati kita tenang. Bila mana ingat Allah, hati kita gembira, seronok. Dengan cara kita sendiri. Okay, ya? Bukan gembira dengan cara orang. Ada orang ni dia nak gembira sebagaimana orang lain gembira, dia nak gembira macam orang lain. Jangan menuntut gembira sebagaimana orang lain ingin gembira, kita nak gembira macam orang itu. Tak. Mungkin dia gembira dengan itu, tapi kita gembira dengan yang lain. Tapi ada satu benda yang kita boleh gembira sama-sama. Di saat hati kita ingat Allah. Okey ya? Maka dia lapang. Hati dia tenang. Seterusnya meningkat. Roh ni, hakikat diri kita. Saya selalu sebut dalam kuliah sebelum ni, roh ni hakikat diri. Sebab tu gembira itu dalam diri kita. Ketenangan itu daripada diri kita. Kelapangan itu dalam diri kita. Maka roh ni, dia lemah ada waktunya. Dia tenat ada waktunya. Dia letih ada waktunya. Maka bagaimana nak meningkatkan tahap kerohanian itu? Maka ahli sufi sentiasa ingat Allah. Ya, rohnya meningkat kerana dapat duduk. Duduk di sini maknanya merasai kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ni akan rasa tenang, rasa gembira di saat Allah. Kita sentiasa dengan Allah. Allah sentiasa dengan kita ni akan rasa derita, kita akan rasa tak tenang walaupun kita ditemani 1000 teman, tetapi kita jauh dengan Allah. Ya, jauh dan dekat itu pada rasa hati kita. Pada zikir. Golongan sufi mengikut perintah Allah Ta'ala dengan banyak mengingati Allah sehingga menjadikan mereka seperti kehidupan para malaikat. Seperti seumpama. Hati mereka tidak pernah terlintas tentang dunia dan tidak menyibukkan mereka kecuali kepada kekasih Allah. Mereka lupa akan diri mereka sendiri. Hatta orang-orang sufi ini saya cerita dulu sikit. Orang sufi ini sampai satu waktu, seluruh ingatannya tenggelam dalam ingatan kepada Allah. Hatta dia lenyap kepada dirinya sendiri. Kita ni kenapa rasa terbeban? Kerana banyak memikirkan diri kita. Betul ya? Yang paling terbeban, memikirkan orang lain daripada diri kita. Tu kadang-kadang kita duk pesan, kadang-kadang kita tengok berita ni, tengok cerita ni, kita duk sibuk dengan orang. Kenapa kita duk sibuk dengan orang? Bahkan kita duk sibuk dengan perasaan orang. Orang ada perasaan dia, kita ada perasaan kita. Orang ada dunia dia, kita ada dunia kita. Duk sibuk dengan abang Tesla kan? Tak payah cerita nanti rugi masa. Biarlah dia dengan hidup dia. Kenapa kita duk bising-bising? Dia ada dunia dia, dia ada kehidupan dia, dia ada perasaan dia. Dia dengan isteri dia, biar dia hidup dengan isteri dia. Kita hidup dengan suami kita, kita hidup dengan isteri kita masing-masing. Betul ya? Gembira dengan diri kita. Okey, setakat tu nanti rugi masa. Okey, muka surat 20. Zikir dan perjalanan menuju ma'rifatullah. Maka di sini, kita nak belajar
Kenapa golongan sufi mereka indah dalam hidup mereka? Kerana mereka sudah bersama Allah, rasa hati mereka, hidup mereka, jiwa mereka. Kerana apa? Kerana dalam zikir ini, dia merupakan sebuah perjalanan menuju Allah. Zikir ini merupakan sebuah perjalanan mengenal Allah, dengan hakikat mengenal. Ya, tak akan mungkin dengan jalan tanpa zikir, kita boleh mengenal Allah. Kenapa kita tak seronok dengan Allah? Sebab tak cukup kenal Allah. Bukan tak langsung tak kenal, tak cukup kenal. Ya. Kalau kita tahu dan kita memahami sebenar-benarnya, dialah yang mencipta kita. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberi segala-gala pada kita. Hari ini kita boleh ada pada hari ini kerana dia. Kita boleh datang hari ini pun kerana dia. Kenapa hati kita masih lalai daripada dia, sedangkan seluruh hidup ni disusun, atur, diurus, takbir oleh dia? Ya, saya selalu ulang benda yang sama. Tidak akan berkedip satu kedipan mata kita. Tidak akan berdenyut satu denyutan jantung kita. Tidak akan melangkah satu langkah perjalanan kita. Tidak akan ada sedetik pun untuk kita melalui kegembiraan dan segala-galanya kecuali dengan dia. Allah. Ya, dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian zikir merupakan sumber, muka surat 20 tu ya. Zikir merupakan sumber asas kepada kekuatan diri insan, sama ada kekuatan pada jasmani maupun kekuatan rohani. Khususnya dalam membina kekuatan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita lemah. Kenapa? Kerana kurang ingat Allah. Kita ni, selalu ingat dia, siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Lemah. Maka bila mana kita lemah, kadang-kadang kita sendiri tak mampu untuk menyusun kehidupan kita, mengurus kehidupan kita. Ada waktunya kita letih dan lesu. Kenapa? Kerana kita selama ni bergantung dengan diri kita. Maka bagaimana kita nak kembali kuat? Kita bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuat. Macam mana nak bergantung pada Tuhan yang Maha Kuat? Ingat dia dulu. Setelah kita ingat dia, dia akan ingat kita balik. Setelah dia ingat pada kita, dia akan mengambil tugas untuk bukan kita kata selama ni pun Allah juga yang mengurus kita sebenarnya. Tapi oleh kerana ada satu waktu kita rasa kita yang urus diri kita, kita yang susun diri kita, kita yang itu, kita yang ini, akhir sekali kita letih dan lemah. Maka kita bawa balik diri kita kepada Tuhan yang mencipta kita. Dialah yang Maha Kuat dan segala-galanya. Sebab itulah zikir sumber kekuatan. Berkata Imam Abu Qasim Al-Qushairi. Ini saya nak baca ringkas-ringkas ya. Qala Imam Abu Qasim Al-Qushairi, kalau kita nak baca kitab beliau Risalah Qushairiyah, beliau mengatakan az-zikru mansyurul wilayah. Zikir adalah permulaan kewalian. Siapa-siapa nak jadi kekasih Allah, siapa-siapa nak jadi wali Allah, permulaannya adalah zikir. Sudah-sudah dah jadi kekasih kepada manusia. Betul ya? Ke masih mencari seorang kekasih yang bernama manusia. Sudah-sudahlah. Okey. Bermula pada hari ini, I akan buat satu pendirian untuk diri I. I tak akan cari lagi cinta-cinta manusia. I dah penat. Sebab tu suami-suami yang ada, biarkanlah dia nak buat apa. Ini tajuk apa pula ni? Biarkan dia. Cuma pesan kat dia, abang pergilah ke rumah Allah, pergilah ke masjid, abang baca Quran, abang bangun malam. Doakan saya tolong redakan saya. Ya. Saya dah penat cakap kat dia. Kenapa you penat? I buat apa kat you? Bukan, abang tak buat apa-apa kat abang. Ya, abang tak buat apa-apa kat saya. Cuma saya tak nak lagi bergantung dengan manusia. Penat. Letih. Kecewa. Okey ya? Ni yang kita-kita ni lah. Yang muda-muda ni okey lagi. Yang muda-muda ni. Yang saya cakap ni, yang kita kan. Faham kan? Kan nak cerita juga. Yang 50, yang 60. Udahlah. Yang muda-muda ni biarkan dia dulu. Dia ada hidup dia. Dia nak mulakan hidup dia. Dia nak cari pengalaman dia. Biar dia cari dulu. Biar dia cari cinta manusia. Sampai satu masa dia kecewa, baru dia tahu. Orang ni kalau tak pernah kecewa, dia tak tahu. Silakanlah dulu. Okey. Tapi siapa nak jadi wali Allah, banyakkan berzikir kepada Allah. Baik. Wa manarul wuslah. Zikir juga puncak wuslah. Apa makna wuslah? Hubungan hamba dengan Allah. Kemuncak hubungan hamba dengan Allah, hamba dengan Tuhan pencipta adalah zikir. Sebab tu solat zikir, baca Quran zikir, berselawat zikir, beristighfar itu pun zikir. Maka kemuncak hubungan kita dengan Allah adalah zikir. Maka ya Allah, Kau jadikan hati-hati kami ya Allah pada pagi ini ya Allah sentiasa ingat kepadamu dan tak akan pernah lagi lupa kepadamu dengan izinmu ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah. Kemudian wa manarul wuslah, zikir juga adalah penyampai kehendak.
wa tahqiqul iradah. Tuan-tuan dan puan-puan nak apa atas muka dunia? Ingat Allah. Allah akan ingat kita. Allah akan bagi segala-gala kepada kita. Tapi Allah ni kita kena tahu macam mana nak bermuamalah dengan Allah. Ada waktunya kita nak apa? Kita nak sihat, dia bagi sakit. Sebab dia tengok kita ni sakit lagi banyak ingat Allah. Betul? Kadang-kadang kita minta senang, Allah bagi susah. Kenapa ada orang ni susah baru dia nak bangun malam? Allah minta gembira, dia bagi sedih. Kenapa? Kerana ada orang ni sedih baru dia nak baca Quran. Maka tolong mengenali diri masing-masing. Ya. Sebab tu Rasulullah bila mana ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, apakah amalan paling baik? Kadang-kadang Rasulullah kata, kamu ni yang paling baik pada kamu, solat di awal waktu. Yang lain pula datang, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Sebab apa? Yang ni solat dah okey, tapi masalah dengan ibu bapa dia ni. Maknanya kadang-kadang diri ni tolong kenal diri sendiri. Sudah dengan hobi berkenalan. Dulu ingat masa muda-muda dahulu, apa hobi kita? Berkenalan. Oh, berkenalan. Dia sendiri pun belum kenal siapa diri dia. Duk sibuk nak kenal orang. Betul ya? Duk sibuk nak cari followers, nak kenal ramai. Diri sendiri pun tak belum kenal. Rupa-rupanya diri sendiri apa? Malas. Malah apa? Malah berzikir. Tapi rajin. Rajin apa? Rajin sembang. Contoh. Okeylah, selesai. Okey, selesai kat situ. Yang selebihnya, baca sendiri. Okey, yang bawah tu. Tak ada. Takkan nak baca sendiri semua. Bawah sekali. Aidan, waqala aidan. Perenggan ataupun baris ketiga daripada bawah. Waqala aidan. Maka beliau berkata juga, Imam Khusyairi mengatakan, az-zikru, zikir, ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala. Zikir merupakan rukun yang paling kuat dalam perjalanan menuju Allah. Ya. Zikir ni ibadah. Bahkan seluruh hidup ini untuk ibadah. Dan rukun kepada perjalanan ibadah ini ialah zikir. Itu rukun yang paling kuat. Apa makna ibadah? Ibadah ialah sesuatu untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Allah. Dan rukun yang paling kuat dalam perjalanan menuju Allah adalah zikir. Okeylah, selesai. Muka surat 21. Yang tu tak payah baca lah ya. Yang tu sekadar syair. Saya di Yaman dulu hafal. Ya. Wasiyati laka ya zal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna sami minar rutabi wadhkur ilahaka dhikran la tufarikuhu fa innama dhikruka sultani fil kurabi. Dia nak cerita bahawa zikir ni merupakan suatu kekuatan yang begitu sekali kuat dalam mendekatkan kita kepada Allah. Solat kuat juga. Baca Quran okey juga. Sedekah, ambil duit, masuk tabung, okey juga. Tapi duduk sekejap, zikir Allah. Subhanallah. Itu paling kuat dalam mendekatkan kita pada Allah. Okey ya. Muka surat 22. Pembahagian zikir menurut ahli sufi. Yang ni, sebelum ni kan kita dah baca zikir kan. Ada zikir lisan, ada zikir qalbu, zikir hati, ada zikir sorang-sorang, ada zikir berjemaah, ada zikir apa? Zikir individu berjemaah, ada zikir secara jahar, secara kuat, ada zikir secara perlahan, ada. Yang tu untuk umum. Yang ni khusus. Ada dinamakan zikir hasanat. Zikir hasanat ialah zikir yang membawa kepada kita kebaikan, ganjaran pahala. Biasanya kita lakukan hanya sekadar dengan lisan untuk mendapatkan pahala. Ada satu lagi zikir kurubat. Apa makna kurubat? Zikir yang kita baca, makin banyak kita baca, makin mendekatkan hati kita kepada Allah. Mendekatkan hati kita pada Allah. Makin bertambah khusyuk, makin bertambah sabar, makin bertambah tawakal, dia makin dekat. Kemudian darajat. Apa makna zikir darajat? Dia sama tu. Sama ada kita sebut kurubat ataupun darajat. Zikir darajat ialah zikir yang mengangkat kerohanian kita. Roh kita ni, dia punya kekuatan. Ya, dia boleh membawa kita ke hadrat Allah. Roh kita dicipta oleh Allah, dia punya kekuatan untuk kita rasa terlalu amat dekat dengan Allah. Ya. Sebab tu kalau kita dengar cerita wali, kenapa dia boleh berjalan atas air? Sebab roh dia kuat, mampu mengangkat jasad dia. Kenapa dia sampai tahap boleh terbang di udara? Ada kisah, wallahu alam. Wallahu alam. Boleh ya? Nak percaya, silakan. Tak nak percaya, tak ada masalah. Tak berdosa pun, tak jadi rosak akidah pun. Ada satu kisah wali-wali Allah. Katanya,
Ya, saya kadang-kadang live macam ni susah juga nak cerita sebab orang di luar sana dia ukur dengan akal dia. Ya, bila mana kita cerita pasal aulia, ni bukan dengan akal, ni dengan di luar daripada batas akal. Okey ya. Kadang-kadang ada benda ni dia berlaku di luar daripada batas akal. Dia panggil khariqul adah, perkara yang mencari adat. Tak masuk akal. Memanglah tak masuk akal lah. Kalau dah masuk akal itu bukan mencari adat. Satu kali katanya Sayyidina Hasan Basri, wallahu alam, bertemu dengan Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, boleh tak kita nak bincang satu urusan? Tapi nak bincang atas air. Kita selalu duduk atas air, bincang. Tak nak bincang kat rumah, tak nak bincang kat mana-mana. Kebetulan kawan tu katanya, baru mencapai makom berada di atas air. Boleh berjalan, boleh duduk. Sebenarnya jangan cita-cita untuk duduk berjalan atas air. Ya? Tak payah, tak payah. Jangan jadi wali sebab nak duduk atas air. Tak payah. Jadi itik. Itik pun boleh duduk atas air. Lagi cepat. Ya, cuba tengok itik. Baru menetas, letak kat air, dia boleh dah. Ya, jangan jadi wali sebab nak apa? Sebab nak duduk atas air. Tak payah. Katanya, makam Rabi'atul Adawiyah pada masa tu lebih tinggi. Dia kata, tak, aku tak sukalah bincang-bincang atas air ni. Kita bincang kat udara je lah. Wallah alam, nak katanya, aulia-aulia Allah ni biasa. Kenapa? Karamah. Tapi kita berzikir jangan nak terbang tau. Nak jadi wali sebab nak terbang. Tak payah. Kau nak terbang, minta jadi burung. Lagi cepat boleh terbang. Ya, bukan itu wali sebenarnya. Tapi nak bagi tahunya, di sana ada satu zikir. Namanya zikir kurubat. Yang hati kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Rasa dengan Allah. Kemudian bukan setakat itu, darajat, dia mengangkat kerohanian kita. Makin tinggi makom kita, makom kita. Ketika itu, ya, kita diberi izin oleh Allah melakukan sesuatu yang khariqul adah. Okey, selesai. Muka surat 23. Berkata Arif Billah, Sayyidi Abdul Qadir Isa, ni guru pada, ya, mursyid saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Hasaniyah Hafizahullah Ta'ala, dan gurunya adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa Rahimahullah Ta'ala. Guru kepada Syekh Abdul Qadir Isa ialah Syekh Muhammad Al-Hashimi. Ni guru-guru kita yang kita boleh baca sampai bersanad pada junjungan baginda Nabi. Dia kata apa? Bahawa di sana terdapat zikir yang akan menyampaikan seseorang murid kepada ma'rifatullah. Yang ini kita nak. Apa makna murid? Murid ialah orang yang berguru dengan murabbi mursyid. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tolong doa. Ya, sekarang ni kita bincang tajuk khusus sikit ya. Ya, kalau doa pada Allah, merayu pada Allah, supaya Allah hantar kepada kita, anugerahkan kepada kita, ataupun kita dipertemukan dengan seorang yang digelar murabbi yang mursyid. Murabbi ni pembimbing. Mursyid ni ialah orang yang meluruskan kerohanian kita. Pembimbing kerohanian. Okey ya. Baik. Beliau mengatakan bagaimana zikir ada dua bahagian. Yang pertama zikrul ammah, zikir umum. Yang kedua zikir khassah, zikir khusus. Saya terus baca dalam bahasa Rumi tu. Apa makna zikir umum? Zikir umum ialah zikir untuk mendapatkan ganjaran dan pahala. Bentuknya ialah bahawa seorang hamba mengingati Tuhan dengan zikir, di samping masih kekal dengan sifat-sifat yang tercela. Zikir umum ni dia baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kadang-kadang dia baca la ilaha illallah 10,000 satu hari. Tapi sifat riak dia, takabur dia, sombong dia, tak berubah. Macam tu je. Pahala dia banyak, tapi tak berubah perangai dia. Kalau suka mengumpat, duk mengumpat situ. Itu zikir umum. Okey ya. Baik, muka surat 24. Yang kita nak zikir khusus. Apa makna zikir khusus? Dalam bahasa yang lain, zikrul hudur. Apa makna zikir hudur? Iaitu zikir yang menghadirkan hati kita bersama dengan Allah. Sentiasa sama dengan Allah. Kita bercakap, kita makan, kita minum, kita tidur, hati kita sentiasa dengan Allah. Itu zikir yang paling khusus. Paling-paling kurang dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak berhenti. Sentiasa dia dengan Allah. Dia sedih pun dengan Allah. Dia gembira pun dia dengan Allah. Dia seronok pun dengan Allah. Dia susah, dia senang, dia sehat pun dia dengan Allah. Dia sakit pun lagi-lagi dia dengan Allah. Hati dia. Bukan jasad dia. Hati dia, Allah. Paling-paling pun Allah, 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 Allah. Itu zikir hudur. Dia sentiasa dengan Allah. Itu khusus. Bagaimana bentuk dia? Ia bahawa seseorang hamba itu mengingati Tuhan dengan zikir-zikir yang diketahui. Apa makna zikir yang diketahui? Iaitu kegunaannya. Apa manfaat dia? Dan mujarabnya. Terhadap sifat-sifat yang khusus. Bertujuan mencapai ma'rifatullah.
dengan membersihkan diri daripada semua perangai keji dan menghiasinya dengan semua akhlak. Zikir ni bukan setakat makin dekat hati kita dengan Allah, makin khusyuk kita dengan Allah, perangai buruk kita dihakis. Riak dia buang riak, hasad dia dah mula-mula dia buang hasad, makin nipis dan makin apa? Makin hilang. Akhir sekali dia jadi seorang yang penyabar. Tengok wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni salah satu perangai mereka ialah sabar ataupun pemaaf. Ada seorang wali tu dia buat apa? Orang pukul dia. Maka orang kata, kenapa kamu? Kan ada satu kisah gini. Dia berjalan, dia jumpa dengan seorang askar. Askar ni tanya dia soalan. Wahai tuan, mana jalan ke bandar? Dia kata jalan ke bandar tu. Dia tunjuk kubur. Maka askar ni rasa marah lah. Kenapa tuan? Saya tanya jalan ke bandar, kenapa tuan tunjuk ke kubur? Dia kata, itulah jalan ke kubur. Jalan ke bandar, kan kamu nak pergi bandar. Maka kawan ni pun pukul dia. Maka orang ramai nampak, pergi tahan. Kenapa engkau pukul awliya ni, wali-wali Allah ni? Ni ulama besar ni, wali Allah. Dia kata, wali Allah, apa aku tanya jalan ke bandar, dia tunjuk ke kubur. Maka ulama tu tanya, tuan-tuan kata nak ke bandar kan? Okey, tuan tahu tak apa makna bandar? Tuan nak ke bandar ni tahu tak apa makna bandar? Bandar ni ialah suatu tempat penduduknya yang sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Lama-lama dia jadi bandar raya. Tu kan, ni saya tambah yang tadi. Yang menjadi bandar raya makin. Itu bandar raya. Manakah tempat atas muka dunia ni penduduknya semakin bertambah dan tak pernah pun berkurang. Bandar raya kita ni, bandar raya Shah Alam ni, ada orang mati, ada orang hidup, ada orang lahir, ada yang mati, ada yang kurang. Cuma mungkin yang lahir tu lebih ramai daripada yang mati, maka bertambah lah. Tapi kubur tu tak akan ada lagi orang berkurang, bertambah. Itulah bandar kalau kamu nak tahu. Tercengang dia. Akhir sekali dia kata, aku minta maaf. Aku minta maaf. Tak apa, dia kata, semasa kau duk pukul aku tu pun, aku dah maafkan kau. Tengok. Nampak tak? Ini para awliya. Kenapa? Kerana dia tak ada apa. Dia bukan urusan dia dengan manusia lagi. Urusan dia dengan Allah. Ada seorang lagi, kalau kita cerita ringkas. Tapi cerita ni masa habis. Tak apa sikit lagi. Dia tak suka lagi. Rugi masa. Kita dah tak ada masa dah tahu. Kau tahu rasa banyak masa lagi ni? Mana boleh tak apa. Tak boleh. Masa dah tak ada. Okeylah ya. Allah, ada satu kali tu seorang ulama ni dia ada orang khidmat kepada dia, khidmat. Maka anak murid dia bawa air kat dia, bawa air wuduk, bawa air minum, bawa kitab. Setiap kali bawa benda tu dia tanya, "Kamu ni nama apa?" Dia bagi tahu. Datang lagi, "Kamu ni nama apa?" Akhir sekali dia kata, "Wahai imam, dah lama saya khidmat pada imam ni. Berpuluh-puluh tahun dah. Tiap kali saya datang bawa air ke, bawa minum ke, bawa apa. Tanya nama saya. Takkan tak ingat-ingat nama saya?" Dia kata, "Aku minta maaf. Ya, dalam hidup aku ni, hanya satu nama aku ingat. Allah." Lepas ni kalau suami tak ingat nama puan, jangan jangan terasa hati tau. Nanti suami kata tuan balik, "You nama apa dah?" Besok pula tanya lagi, "You nama apa dah?" Abang ni apa hal ni abang ni? Abang ni macam mana, apa masalah abang ni? Minta maaf lah. I hanya ingat nama Allah saja. Tuan-tuan beritahu kat dia. Oi, memang ni wali. Kalau itu jawapan suami puan-puan kepada puan kata, "Alhamdulillah, suami aku dah jadi wali. Wali nikah nama." Okey, setakat tu insya-Allah. Allah. Boleh insya-Allah ya? Baik. Maka zikir khusus ini pertama nak kena ada ijazah hati. Tuan, terima kasih tuan yang ingatkan saya tadi. Nanti saya cerita. Kena dapat ijazah khusus dengan seorang murabbi yang mursyid. Ataupun khalifah dia, wakil-wakil dia. Nanti saya cerita sikit akhir nanti. Tapi inilah yang kita nak dalam perjalanan hidup berzikir. Sehingga sampai satu waktu Allah anugerahkan kepada kita hati yang sentiasa ingat Allah. Yang paling penting di saat akhir sakaratul maut. Di saat tu pikiran kita dah tak keruan ke apa. Lisan kita dah kelu, lidah kita dah kelu. Badan jasad kita kaku. Hanya satu je yang kita harapkan, hati kita dengan Allah. Tu kena ingat. Baik, seterusnya. Okey ya.
Okey, sebelum kita baca tu, kita baca munajat sekejap. Dia kena selingan-selingan ya, baru hati kita hidup. Hati kita akan hidup. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال إكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا الله 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 تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا
على ما فعلنا. Tubna ilallah. Ya, kita faham dah bahasa tu. Cuma bawa dalam hati kita rasa sepenuhnya bahawa wahai Allah, kami bertaubat kepadamu wahai Allah. Wa raja'na ilallah, wahai Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Kembali dalam membawa hati kita setelah kita lalai, setelah kita lupa, setelah kita banyak perkara yang hati kita kadang-kadang minta maaf, saya ulang lagi sekali. Walaupun kadang-kadang bergurau, kadang-kadang hati kita ni kita bagi kat orang. Punyalah tak bertanggungjawab kita. Hati kita ni adalah harga diri kita. Hati kita ni adalah nilai diri kita. Hati kita ni adalah, apa lagi kita nak sebut? Segala-galanya untuk kita. Kerana hati inilah akan kita bawa bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Ya. Jangan lagi bagi hati kita pada orang. Ya. Kalau yang pernah bagi hati kat orang, pergi ambil balik. Ambil balik. Tapi ustaz, saya bagi hati saya kat suami macam mana? Ambil balik. Abang tolong hantar hati saya balik. Saya nak bagi hati saya pada Allah. Ini yang menjadi masalah. Sebab kita tak belajar dulu kan. Ada orang bukan setakat hati dia, jiwa dan raga dia bagi kat orang. Yang kita bagi kat orang tu pula, orang yang tak bertanggungjawab. Itu yang kita risau. Sebab apa? Sebab hati dia pun dia tak boleh nak jaga. Jadi ini bahaya. Maka ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Yang paling bahaya, kita bagi hati kita pada syaitan. Dia ikut dah. Kemudian wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal ya Allah di atas apa yang kami lakukan. Banyak kelalaian. Okey ya, baik kita sambung muka surat 25. Tingkatan zikir menurut sufi. Yang ni paling penting ya, tolong kita ingat. Al-Arif Billah Imam Ibnu Athaillah Skandari. Beliau mengatakan la tatrukiz zikra. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan zikir. Li'adami hudurika ma'allah fihi. Lantaran hatimu tidak hadir bersama Allah pada saat-saat kamu berzikir. Ini banyak orang tanya, Ustaz, saya ni kadang-kadang zikir, subhanallah, subhanallah, tapi hati saya payahlah Ustaz. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia datang balik, kemudian dia lalai. Samalah dalam solat sekalipun. Betul ya? Maka Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Skandari kata, jangan pernah sekali-kali tinggal. Jangan. Pernah ada seorang dia tanya Imam Ghazali, macam manalah aku ni zikir tapi hati aku lalai. Dia kata, teruskan. Macam mana nak teruskan? Dia kata, kenapa kena teruskan? Kerana sekurang-kurangnya ada satu anggotamu yang ingat Allah. Jadi kita pegang tasbih kan. Alah, tertinggal pula dah. Dia tertinggal tasbih ni macam tertinggal seorang kekasih. Ya. Kenapa? Kerana tasbih itulah yang menyebabkan kita ingat Allah. Itu jangan tengah saya tertinggal dalam kereta, ya Allah. Tertinggal tak apa. Nak cakap apa dah? Habis dah, lupa dah. Tak apalah, dah lupa nak buat macam mana. Jangan tinggal. Saya nak cerita tasbih pasal apa tadi? Ya. Contoh kan, kita pegang tasbih. Walaupun lisan kita tak berzikir, walaupun hati kita tak berzikir, kawan-kawannya kita ada sesuatu yang mengingatkan kita pada Allah. Ini pun bernilai. Coba duduk pegang kat sini kaunter tu kan. Duduk kat tangan jari tu kan. Kadang-kadang mulut duduk sembang. Kalau mulut dah sembang, hati tak boleh cerita lah. Tapi kurang-kurangnya ada satu dari kalangan jari-jari kita memegang sesuatu yang kita ingat Allah. Ini pun bernilai dalam hidup kita. Nak tahu. Apatah lagi kita zikir. Jadi jangan tinggal. Kalau hati lalai, macam balik nanti kan nak mula zikir. Tapi ya Allah, syaitan ni memang dia fokus ke hati kita. Dia akan buat macam-macam. Sebab tu ulama' kata, sekali dia datang dalam hati kita, 7 benda dia bawa. Sekali datang. Kalau 2 kali datang, kali 2. Kalau 3 kali dia masuk, kali 3. Payah kita buang tu, dia masuk. Kita buang ni, dia masuk. Kita buang tu, dia masuk. Kadang-kadang dia masuk dengan benda yang paling kita suka. Apa yang paling kita suka? Dalam solat, apa yang paling kita suka? Dia bawa masuk yang tu lah. Kita memula layan. Okey, selesai.
Jangan tinggal. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi, kerana ataupun sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu saat kamu berzikir. Yang ni yang pelik. Langsung tidak ingat Allah itu lebih bahaya daripada dalam masa ingat Allah, tapi adanya lupa juga. Ingat Allah di lisan, lupa di hati. Okey, daripada langsung lupa Allah. Ini paling bahaya dalam hidup kita. Jadi rupa-rupanya apa yang paling bahaya, kata ulama ni, orang yang mengenal Allah ni, yang paling bahaya ialah lupa Allah. Ini paling bahaya. Baik, kemudian kenapa? Kerana fa'asa an yarfa'akallah min zikrin ma'a wujudi ghaflah ila zikrin ma'a wujudi yaqazah. Semoga Allah, kerana apa? Kerana semoga Allah berkenan mengangkat darjatmu daripada zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh kesedaran, iaitu zikir ingat kepada Allah. Kerana apa? Di saat kita terus juga zikir kita terus juga zikir kita, Allah Ta'ala akan memperkenankan untuk Allah angkat kedudukan zikir daripada zikir yang lalai kepada zikir yang mula kita sedar bahawa kita sedang berzikir. Rupa-rupanya ada orang atas muka dunia ni, dia solat, dia tak sedar dia dalam solat. Betul ya? Siapa orang tu? Kita. Dia ni kalau kita tanya siapa orang tu, dia pun mula tengok. Pernah tak kita lupa rakaat? Pernah. Sampai sekarang ni, orang sekarang ni bukan lupa rakaat, lupa Fatihah. Dia tanya, Ustaz, saya ni naik-naik rakaat kedua, saya lupa, saya baca tak Fatihah rakaat pertama? Fatihah ni, subhanallah, 17 kali, satu hari satu malam ulang, tiba-tiba dia solat 2 rakaat aja pun, bukan 4, bukan 3, 2 pun. Dia bangun rakaat kedua, dia tanya, macam mana Ustaz, apa hukum dia? Saya lupa baca Fatihah rakaat pertama. Maknanya ada orang, dia solat, dia lupa dia sedang solat. Mana bukti? Dia lupa rakaat. Kerana solat itu adalah rakaat, beberapa rakaat. Sama juga ni. Tapi tak mengapa, teruskan. Jangan tinggal pula solat. Kalau macam tu tak payah solat lah. Ini memang cari pasal. Okey, maka terus berzikir, akan sampai satu masa Allah Ta'ala angkat kedudukan kita, kita mula sedar. Rupa-rupanya kita sedang berzikir. Itu ya. Baik, daripada situ apa lagi? Daripada situ, wa min zikrin ma'a wujudi yaqazah. Dan daripada zikir yang mula sedar, menuju kepada apa? Ila zikrin ma'a wujudi hudur, kepada zikir bermula dengan, dah mula datang dia punya perasaan dia, hudur. Apa makna hudur? Iaitu dah mula hadir rasa ingat Allah. Rasa ingat Allah. Akhir sekali bagaimana? Saya rasa tuan-tuan sekalian nanti lambat saya baca macam ni lambat. Sebenarnya yang ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Sepatutnya saya cerita ringkas-ringkas. Dan akhir sekali, daripada zikir yang maqam yang tersebut, kita dah mula rasa kehadiran ingatan hati kita kepada Allah. Kepada apa? Ila zikrin ma'a wujudi ghaibah amma siwal mazkur. Dan sampailah kepada satu tahap, kita nak kata apa ya? Diistilahkan menuju kepada zikir yang meniadakan segala sesuatu selain Allah. Baik, lihat sekejap begini. Muka surat 26, saya ringkaskan begini. Muka surat 26. Mula-mula dia zikir dengan lisan. Dalam keadaan hati dia lalai. Dia teruskan sampai kepada satu tahap Allah sendiri akan meletakkan maqam dia. Maknanya begini. Dia zikir dengan lisan, hati dia lalai. Sampai satu masa Allah angkat kedudukan dia. Kepada zikir, hati dia mula sedar dia berzikir. Daripada situ Allah angkat maqam dia lagi. Daripada hati dia mula sedar, hati dia mula merasai Allah. Ingatan dia kepada Allah. Keagungan dia kepada Allah. Kebesaran dia kepada Allah. Daripada situ, Allah angkat lagi satu maqam yang paling tinggi. Sehingga lenyap segala perkataan-perkataan, sebutan-sebutan zikir itu yang dia sudah merasai dia sedang bersama dengan Allah. Dalam bentuk rasa. Yang ini payah nak cerita. Sebab tu ulama kata man la yadri la yazuk. Minta maaf. Man la yazuk la yadri. Siapa yang tak pernah merasai dia tak faham. Cuma Syekh saya dulu dia cerita macam ni, mudah begini. Kalau kita seorang lelaki atau seorang perempuan, kita contoh lelaki lah.
Seorang lelaki nak berkahwin dengan seorang perempuan yang dia cintai, ya, dengan cinta yang tulus, cinta yang mendalam, cinta yang sanggup segala-galanya lautan api sanggup dia renangi. Okey? Maka di saat dia cintai seorang perempuan itu, cuma Syekh saya sebut namanya Zainab. Minta maaf kalau perempuan ni ada nama Zainab ya. Bukan perempuan. Namanya Zainab. Lelaki ni di saat dia nak kahwin dengan Zainab, orang tanya dia, baru ni dengar cerita dah dekat nak kahwin, bertunang ya. Nama apa? Zainab. Dia cakap Zainab. Kemudian masa dia akad nikah, dia akan sebut Zainab. Betul ya? Kemudian apa lagi? Dia pergi mana-mana, dia tulis kat kad dia, isteri dia apa? Zainab. Bahkan dia pegang tasbih, dia zikir. Zainab, 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 Zainab. Dia zikir. Boleh ya? Analogi dia. Bila mana dia selesai akad nikah, ya, dia dah duduk satu rumah. Nama Zainab tidak ada lagi. Yang adanya, macam orang perempuan juga. Orang perempuan juga. Contohnya orang perempuan. Sebelum dia kahwin, siapa pasangan dia? Contoh Kasim. Contoh. Kasim Selamat kan? Contoh. Maka suami nama apa? Kasim. Isi borang Kasim. Tapi bila mana dah kahwin, semua sekali, isi borang nikah tu tulis Kasim. Bila mana dah kahwin, lenyap nama Kasim. Tinggal nama apa? B. B. Tinggal satu huruf. B. Nama dah lenyap. Mula-mula sayang. Lepas tu Habi. Lepas tu baby. Lepas tu B. Tinggal B. Okey ya? Sama juga yang perempuan tadi. Mula Zainab. Akhir sekali tak ada Zainab. Tinggal apa? Tinggal Ayang. Zainab dah lenyap. Kemudian tinggal apa? Tinggal Yang. Apa maknanya? Di saat semakin dekat, dia hilang, dia hilang, dia hilang, dia hilang. Sama juga, di saat kita duduk jauh dengan Allah, kita sebut Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu saja. Baca. Tapi bila mana rasa hati kita dah menyerap benda tu, kalimah tu lenyap. Kenapa? Kerana itu sekadar namanya, bukan dirinya. Jadi bila mana kita duk sebut Zainab atau Kasim, itu nama dia. Yang kita nak bukan nama tu, yang kita nak diri dia. Bila mana kita sudah serumah dengan dia, sudah bersama dengan dia, hidup sebagai suami isteri, nama-nama itu tidak penting lagi. Yang pentingnya dirinya. Betul ya? Sebab tu orang dah kalau dah tua sikit kan, dia tak tanya anak dia, Kasim kat mana? Dia tanya, ayah engkau kat mana? Ayah engkau. Mak engkau mana? Mak engkau. Dia ada nama tau. Tak ada. Dah lama bersama-sama tu, dia dah lenyap semuanya. Kenapa? Dah bersama. Gitulah hakikat kita dengan Allah. Yang kita dah sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar ni, yang kita dah sebut tu, yang kita dah ulang-ulang tu, itu namanya. Itu sifatnya. Itu kebesarannya. Ciri pada dirinya, keagungannya. Tapi bila mana hati ni sudah merasai saat bersama dengan dia, dia lenyap. Lenyap bicara, lenyap kata-kata, lenyap diri, lenyap segala-galanya. Kerana kita sudah bersama dengan dia. Yang ini tak akan faham. Macam sekarang ni kita diam kan? Diam. Inilah. Masa kita diam ni kan, diam. Ketika itu Allah makin dekat dengan kita, kita rasa makin dekat dengan Allah. Ketika itu kita rasa 1000 dan sejuta satu keindahan, kegembiraan, ketenangan. Macam tadi tenang. Boleh. Allah. Tapi dia masalah dia ada satu masalah, bukan masalah, kita tak tahu apa. Bila mana dah sampai ke tahap itu, kita tak mampu lagi bicara, kita tak mampu lagi mengungkapkan zikir-zikir kita. Yang kita hanya mampu menangis. Kenapa menangis?
Kerana roh tu dah selalu sangat, roh tu dia dah rasa rindu, rasa cinta sangat, akhir sekali dia hanya mampu menangis. Macam kita rindu pada seseorang kan. Tak ada ungkapan yang mampu untuk kita ungkapkan sebuah kerinduan itu, kecuali air mata kita yang membicara. Bicara. Gitu. Tu begitulah insya-Allah. Allah. Okey, boleh insya-Allah. Muka surat 27. Yang ni yang kita baca ni. Yang zikir ni. Tiada sesuatu yang lain yang tersingkap selain daripada Allah. Bila mana kita zikir, yang lain semua lenyap. Yang tersingkap dalam rasa hati kita, pandangan jiwa kita, Allah. Itu yang kita baca. Laisa laha min dunillahi kashifan. 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 La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah. Sadiqul Wa'dil Amin Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah Innallaha kana tawwaba Astaghfirullah. Baik, insya-Allah kita terus muka surat 27. Allah. Muka surat 27. Kemuncak keindahan zikir di saat bersama Allah. Itu yang saya cerita tadi. Ya, hati kita sudah mula merasai kebersamaan dengan Allah. Yang kita duk sebut seolah-olah kita menyeru. Okey ya? Kita menyeru, ya Allahu ya Allah. Kita duk seru, kita seru. Akan sampai satu masa hati kita ni dia dah rasa benar-benar bersama Allah. Macam ibarat tadilah, analogi tadi. Ya Allah, masa belum kahwin kan kita ke sana ke sini. Ya kadang-kadang lalu ke rumah dia tengok bumbung. Tengok tangga. Ingat dulu. Tak ingat dah? Jangan pernah lupa saat-saat keindahan suatu ketika dahulu. Betul. Ni adik-adik yang tak kahwin dia tak faham ni. Syahir ni. Tak kahwin lagi. Ya, tak faham. Begitulah ibaratnya. Kadang-kadang orang lalu, padahal Zuhur lambat lagi, dia lalu depan tengok masjid. Tahu kan? Tahu. Betul. Tengok, ya Allah, masjid. Lambat lagi kena azan, ya Allah. Dia sampai satu masa, tuan-tuan sekalian, dia nak bagi tahu sampai satu masa. Kita baru saja solat subuh. Kita dah rasa, ya Allah, lambat lagi ke Zuhur. Baru selesai solat Zuhur, ya Allah, lambat lagi ke, ya Allah. Solat asar. Dia jadi meronta-ronta macam tu. Ya Allah, tolong cepatkan sedikit masa aku nak solat asar, ya Allah. Padahal boleh solat pun, solat duha. Okey, tapi kenapa? Tak tahulah, dia tunggu yang wajib tu. Sebab tu rupanya sahabat Nabi di saat selesai Ramadan, dia dah mula menangis. Kerana menunggu kerinduan Ramadan. Itu baik. Baik, itu di saat. Baik, saya baca yang bawah tu saja. Syekh Abdul Qadir Insyah mengatakan bahawa sesungguhnya seorang berzikir dekat dengan mazkur. Dia ada istilah bahasa Arab begini. Saya sebut ringkas begini. Istilah bahasa Arab. Yang kita sebut-sebut itu zikir. Apa makna zikir? Yang kita sebut-sebut itu zikir. Yang kita ingat itu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Kita ni nama apa kita ni? Az-zakir, penzikir. Dalam bahasa Arab, zakir, ada huruf alif. Zal, kaf, ra. Zal, kaf, ra. Zikrun, itu zikir yang kita nak sebut. Kita ni siapa? Zakir, tambah huruf alif selepas huruf zal.
penzikir. Okey ya? Allah yang kita ingat tu, bahasa Arab disebut al-madhkur, yang diingati. Kita yang mengingati, macam mana kita nak mengingati Allah? Kita berzikir. Kenapa kita berzikir? Sebab nak ingat yang diingati. Siapa yang diingati? Allah. Maka yang kita nak bukan zikir. Yang kita nak bukan diri kita yang berzikir. Tu tahap ya. Kita nak jadi ahli zikir. Sebenarnya kita bukan nak diri kita. Ini satu tahap ya. Tapi mula yang tu dulu. Mula dulu dengan diri kita untuk jadi orang yang berzikir. Untuk hidup berzikir. Untuk hidup berzikir macam mana? Bacalah zikir tu. Okey, kalau kita dah jadi ahli zikir dan kita dah membaca zikir, sebenarnya bukan kedua-dua itu yang kita nak. Kita nak yang ketiga ialah Allah yang diingati. Boleh faham dah? Sebenarnya kita ni bakal suami nak kahwin dengan A. Kemudian kita nak akad nikah. Sebenarnya kita bukan nak akad tu, yang kita nak orang tu. Betul? Kena akad nikah tu. Sahaja aku ke, okey dah selesai. Lepas tu balik seorang-seorang. Mak buat apa? Jadi sebutan akad itu jalan kepada nak dapatkan isteri, nak dapatkan isteri. Yang kita nak isteri. Contoh ni ya. Kena contoh lain. Kahwin aja contoh dia. Contoh lain lah. Contoh kita membeli. Kita membeli. Bila mana kita beli, kan akan ada akad jual beli. Itu okey sikit ya. Sebenarnya kita bukan nak perkataan akad jual beli, yang kita nak barang yang kita nak beli itu. Itulah ibaratnya. Jadi kita ni nak jadi ahli zikir, nak hidup berzikir, bukan kita nak diri kita. Dan kita nak sebut zikir yang panjang-panjang lepas ni akan kita bagi ijazah ni. Bukan kita nak yang tu. Ni daripada Singapura, alhamdulillah kita ni, alhamdulillah kan ada ni kan. Ni ramai peserta kita ni daripada Brunei, daripada Singapura. Dia pun minta supaya diijazahkan walaupun dia tak dapat datang kan. Tak apalah. Tapi nak bagi tahunya, kalau nak yang tu, dapat yang tu. Bukan yang tu. Ni, kena ingat ni. Bukan buku ni, bukan buku wirid yang kita nak. Allah. Yang ni yang kita duduk bincang sekarang ni. Kemuncak dia Allah. Sampai satu masa kita nak merasai kita dengan Allah. Okey, boleh ya? Baik, maka beliau mengatakan begitu. Bahawa sesungguhnya seseorang yang berzikir dekat dengan mazkur. Apa makna mazkur? Yang diingati. Allah dan yang diingati. Tetap yang diingati iaitu Allah tetap atau sentiasa bersamanya. Baik, kebersamaan yang disebut dalam bahasa Arab ma'iyah merupakan kebersamaan yang khusus. Bukan kebersamaan dengan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Baik, saya sebut ringkas begini. Allah ni, dia dah sentiasa dengan kita tahu. Allah ni, dia tak pernah jauh dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Fa aynama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, kamu sedang menghadap Allah. Allah kata apa lagi? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan kamu nak banding dengan urat leher kamu. Apa makna seluruh ayat itu? Allah dekat dengan kita satu dengan pengetahuan dia. Allah ni dengan kita berada dalam pengetahuan Allah. Tak ada satu pun benda yang kita buat Allah tak tahu. Dekatnya Allah dengan kita, salah satu makna dekat bagaimana? Dekat dengan ilmunya. Kita dalam luang ringkup ilmu Allah. Apa lagi dekat? Bukan sekadar dekat dengan, apa lagi dia sebut? Dekat dengan kekuasaan Allah. Susah saya sebut satu lagi. Kita ni sebenarnya dekat dengan Allah. Tak pernah jauh dengan Allah. Apa maksud? Kita berada di dalam kekuasaan Allah. Tak ada waktu pun kita terkeluar daripada kuasa Allah. Apa lagi dekat? Dekat dengan kehendak Allah. Tak ada satu benda pun dalam hidup kita ni terkeluar daripada kehendak Allah. Yang ni yang payah tuan-tuan dan puan-puan nak faham. Ya. Segala benda yang sedang kita lalui ni, setiap kelipan mata tu, itulah kehendak Allah. Setiap denyutan jantung tu, itulah kehendak Allah. Setiap langkah yang kita berjalan, itulah kehendak Allah. Setiap mulut yang kita bercakap ni, itulah kehendak Allah. Kalau Allah tak berkehendak, tak ada satu patah pun, huruf pun keluar daripada mulut kita. Ini yang kecil-kecil. Bagaimana yang besar-besar? Hari ini kita kahwin dengan siapa? Hari ini anak kita ada berapa orang? Hari ini kita lahir kat mana? Ayah kita siapa sekarang ni? Mak kita siapa sekarang ni?
Ayah dah meninggal, dah berapa lama dah. Kita masih hidup berapa lama lagi. Semua itu dalam kehendak Allah. Tapi di sini yang kita nak bincang, orang yang berzikir pada Allah ni, bukan itu. Bukan sekadar itu. Yang tu orang lalai pun dalam kekuasaan Allah. Orang tak ingat Allah, tak solat pun masih dalam kehendak Allah. Orang tak peduli pada Allah pun, dia masih dalam pengetahuan Allah. Allah dekat dengan dia. Dia tak boleh lari daripada Allah. Bahkan Allah sentiasa nak bawa dia kepada Allah untuk sebuah kematian. Yang kita bincang ni, kita nak sangat berzikir ni sebab apa? Sebab kebersamaan khusus. Oh, baru kita faham. Ada orang atas muka dunia ni, dia panggil hamba-hamba Allah yang khusus. Kan ada tiga istilah ni kan? Ada orang awam, ada orang khusus, ada orang khususul khusus. Boleh faham ni? Hidup atas muka dunia ni, kita ni orang awam. Ada orang, Allah pilih dia sebagai wali. Ada orang Allah pilih dia sebagai nabi. Ada orang Allah pilih dia sebagai rasul. Ada orang Allah pilih dia sebagai ketua nabi, ketua rasul. Ada orang Allah pilih dia kekasih Allah. Apa maksud ni semua ni? Orang-orang yang khusus. Jadi kita ni, kenapa kita nak berzikir? Kita nak layakkan diri kita menjadi orang yang paling khusus, paling dekat dengan Allah. Salah satunya disebutnya al-qurbu, kehampiran. Al-wilayah, kewalian. Kita nak dekat dengan Allah sampai tahap mana? Kita jadi wali Allah. Sampai ke tahap mana? Dia panggil mahabbah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dipanggil nusrah, orang-orang yang sentiasa mendapat pertolongan Allah. Orang yang sentiasa mendapat taufik Allah. Apa makna taufik? Bimbingan Allah. Langsung Allah bimbing dia. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang ni kan, dia ni mengaji tak banyak sangat, tapi ya Allah waraknya dia. Mengaji tak banyak sangat, tapi alim dia. Sahabat-sahabat Nabi dulu, dia orang mengaji universiti mana? Universiti Madinah. Masa tu Universiti Madinah pun tak ada lagi. Yang adanya Masjid Nabawi. Tapi alim dia. Imam Ghazali mengaji universiti mana? Imam Syafi'i. Tapi ada orang atas muka dunia ni, Allah pilih dia, Allah angkat dia, Allah curahkan segala ilmu pada diri dia. Kenapa? Kerana dia banyak ingat Allah. Okey, selesai. Yang lain tu baca sendirilah ya. Muka surat 29 baca sendiri. Muka surat 30. Sedikit nak cerita pasal wirid. Di sana ada wirid. Saya cerita ringkas. Ada golongan-golongan sufi ni, mereka ada wirid-wirid khusus. Ada wirid khusus. Ada kadang-kadang disebut wazifah. Ingat tak kita baca maksurat? Ada wazifah sughra, ada wazifah kubra. Jadi apa makna wirid? Wirid ialah, dalam bahasa yang lebih mudah, dia adalah wazifah dalam bahasa yang lain. Apa makna wazifah? Sesuatu bacaan yang tersusun atau seumpama dengannya. Jamaknya ialah aurat. Wirid satu, plural. Aurat banyak. Banyak wirid yang kita baca. Macam wirid lepas solat. Ada satu. Wirid pagi, wirid petang, wirid malam. Maka campur-campur jadi aurat. Plural dia. Okey ya? Boleh. Baik. Ada satu perkataan lagi. Bila mana kita duduk berwirid, kita baca wirid. Wirid tu bahasa mudah tuan-tuan catat macam ni. Apa makna wirid? Himpunan zikir. Yang disusun. Dihimpun zikir-zikir yang disusun. Okey ya? Namanya Wirdul Latif yang kita baca baru ni. Disusun. Ma'thurat yang selalu kita terkenal. Itu yang disusun. Apa makna wirid? Himpunan zikir yang disusun untuk kita baca pagi dan petangnya. Dan mengikut keadaan guru kita bagi. Okey. Bila mana kita berwirid, dia akan datang kepada kita anugerah daripada Allah, namanya warid. Apa makna warid? Limpahan kurnia Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tuan-tuan duk baca, lama-lama Allah datangkan limpahan kurnia Allah. Ke mana? Ke dalam hati kita. Hati kita akan bercahaya, hati kita akan tenang, hati kita akan khusyuk, hati kita akan lapang, bahkan hati kita akan celik dengan mata hati. Saya selalu ingat kan, mata ni kita bukan melihat dengan mata, melihat dengan penglihatan.
Kalau ada mata, ada penglihatan, pun tak boleh melihat juga. Mana buktinya? Cuba tengok tengah malam, nampak tak? Tak nampak. Nak kena apa? Nak kena ada cahaya. Faham tak? Kita dapat melihat ni sebab ada cahaya. Bukan ada biji mata saja, bukan ada penglihatan. Ke sebab pakai cermin mata? Ni, sebab pakai cermin mata nampak kan? Ni, Wan, nampak tak yang tak pakai ni? Nampak juga. Tapi bukan pasal cermin mata, pasal cahaya. Maka hati ni bila mana kita berwirid, Allah anugerahkan cahaya dalam hati kita. Hati kita mula celik dan nampak. Itulah yang tak mampu diungkapkan yang kita nampak tu. Tapi kalau kita cerita, tak boleh cerita. Sebab apa? Orang kata bohong. Ada benda-benda dia tak boleh nak cakap. Bohong. Ya. Orang boleh bohongkan. Ya ke? Ada seorang tu dia tanya saya, Bakri, awak percaya tak Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali satu hari bulan Ramadan? Awak percaya tak? Saya tak percaya, dia kata. Awak percaya tak imam-imam dulu bangun malam solat 200 rakaat, 300 rakaat? Awak percaya tak? Dia tanya. Saya diam aja sebab dia ustaz. Dia ustaz tua. Kita ustaz muda. Tak adalah muda sangat, tapi nak bagi tahunya. Dia tanya, Bakri, awak percaya Bakri? Dia duduk mengajar, saya duduk dengar. Dia tanya, awak percaya Bakri? Saya diam. Boleh ditanya macam tu? Ya, kalau dia muda, kita tua, kita jawab juga. Yalah, memang dia tak percayalah. 200 rakaat satu malam, Imam Ahmad Ibn Hanbal solat. Dia tak percayalah. Sebab apa? Sebab dia 2 rakaat pun terhege-hege. 2 muka pun baca menguak 10 kali. Mana dia nak percaya orang lain 2 kali khatam? Tu orang. Tak apa dah. Nak bagi tahunya gitulah. InsyaAllah ya. Dia ada warid. Bila mana warid, dia akan terbongkar ataupun tersingkap dengan mata hati. Kalau nak, amal lah. Muka surat 31. Muka surat 31 ni, masanya tak sempat lah ni. Yang ni wirdul am. Okey, wirdul am ni, wirid umum. Wirid umum ni juga, dia boleh jadi wirid khusus kalau kita ambil wirid ni secara bai'ah, secara ijazah dengan murabbi mursyid. Ataupun yang diizinkan oleh para murabbi mursyid. Okey, nanti saya akan bagi akhir nanti. Kalau tuan-tuan nak terima secara umum, saya ijazah secara umum. Kalau tuan-tuan nak terima secara khusus, apa makna secara umum? Kita dapat pahala yang banyak. Tapi secara khusus, dia ada peningkatan kerohanian. Kita makin dekat dengan Allah. Dan jalan-jalan ke arah mendekatkan diri pada Allah makin terbuka, makin luas. Dengan singkapan-singkapan keindahan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati dan jiwa kita. Cuma biasanya 100 kali istighfar, 100 kali selawat. Okay, iaitu dalil-dalil itu boleh baca sendirilah. Kemudian 100 kali la ilaha illallah. Ini paling mudah. Jangan tinggal 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali la ilaha illallah pagi dan petang. Ini paling asas. Maknanya apa? Maknanya kalau saya dengan tuan-tuan tak baca 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali la ilaha illallah pagi dan petang, memang kita ni tak ada apa. Tak ada apa-apa. Kosong kita. Dalam bab zikir. Solat. Bukan kata jangan. Bukan menafikan. Tak ada apa tu solat lah. Baca Quran lah. Tapi adakah kita nak dianggap ahlu zikir? Susah sikit kalau tak boleh jaga yang ni. Ini paling asas. Namanya wirdul am. Wirid umum. Semua orang ni mesti ada wirid ni. 100 kali pagi, 100 kali petang. Yang 3 tadi tu. Wallahualam, boleh insyaAllah ya. Kalau khusus, wirdul am ni ada khusus. Khusus tu kalau nak terima ijazah. Kalau tuan-tuan nak terima ijazah, nanti saya bagi lagi sekali lah insyaAllah. Okey, muka surat 34. Amalan zikir mufrad. Yang ni dinamakan wirdul khas. Wirid khusus. Kepada orang yang khusus. Kenapa saya kata apa makna zikir mufrad? Iaitu zikir kalimah Allah. Kalimah Allah ni, dia ada beberapa istilah. Okey ya, yang kita sebut Allah tu dia ada beberapa istilah. Antaranya dia disebut ismuz zat. Allah ni, yang kita sebut Allah, alif, lam, alif, ha ni, ismuz zat. Nama kepada diri Allah. Dia juga disebut lafzul jalalah.
lafaz yang teragung. Dia juga disebut Ismul A'zam. Dia juga disebut Ismul Mufrad, kata nama Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, yang Maha Esa. Dia ada cara khusus di sini. Tapi saya cerita jugalah pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi syarat dia apa? Syarat dia kena mengekali zikir umum yang kita sebut tadi, Wirdul Am, dengan bai'ah. Dengan ada bai'ah ni maknanya janji setia kepada guru kita untuk kita amal mengikut ketetapan-ketetapannya. Yang ini tuan-tuan sekalian kena balik solat istikharah lah. Kalau nak terima saya boleh bagi. Tapi jangan tenang. Hari ni lah ustaz, bagilah. Dia bukan apa, dia bukan tak nak bagi, dia ada kaedah dia. Nanti saya cerita. Yang ni baik. Bila mana kita mengekali zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, selawat ni yang pagi dengan petang ni, tapi dengan kita terima secara khusus, dia akan ada satu perubahan dalam hati dan jiwa kita. Ya. Kemudian, kalau mengikut syekh saya, dia akan benarkan kita masuk suluk atau khalwah melalui tariqah. Apa makna tariqah? Madrasah. Kalau tariqah Syaziliyah, madrasah Syaziliyah, iaitu satu madrasah, satu tempat praktikal dalam beramal dengan ilmu tasawuf. Itu tariqah. Okey ya, saya ulang lagi sekali ya. Yang ini kita baca kitab lain. Kita akan sebut satu sesi lain. Sebab dia panjang. Dalam perjalanan menuju Allah, dia ada ulama-ulama yang utama. Ya, Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Ibrahim bin Adham, termasuklah Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Ni imam-imam utama dalam membawa kita perjalanan dalam menuju Allah. Hati dan jiwa kita dalam mengenal Allah. Maka mereka ada tariqah. Apa makna tariqah? Iaitu madrasah-madrasah praktikal kepada ilmu tasawuf. Ya. Tempat amali, tempat praktikal, bukan tempat teori. Maka dia kena masuk khalwah di situ. Suluk dalam bahasa lain. Maka syekh saya cerita semalam saya cerita, kita masuk dalam satu tempat. Masuk tu bukan kata tempat biasa juga. Kan macam semalam kan saya cerita, masuk dalam masjid, ambil satu ruang, baca Quran 5 juzuk, semua bapa-bapa kata. Ya syekh saya ni, Syekh Yusof ni, kita akan zikir Allah 3 hari 3 malam. Ni live ni, wallahu alam lah ya. Mesti ada pengkritik. It's up to you lah. I don't care. Contohnya kan. Itu you punya pasar lah. Okay, minta maaf ya, saya minta maaf saya cakap macam tu. Saya bergurau je. Sebab ada orang, ya ke? Okey, silakan. Nak, tak nak, sudah. Ya, orang lain dah jadi wali dah. Kita duk sibuk, duk sembang sana, sembang sini. Ya. Orang lain dah melangit dah. Contoh ilmunya. Kita tahu, kita yakin, kita rasa. Saya duduk di Tarim tu, Madinatul Aulia, bandar sejuta wali. Macam-macam kita duduk. Kita tahu, kita rasa, kita tengok, saya tengok dengan mata saya sendiri, saya rasa dengan diri saya sendiri, saya duduk macam mana. Kalau saya duduk dengan Syekh Yusof, macam mana keadaan lu, subhanallah. Ya. Kalau kita cerita pun tak boleh juga, tapi nak bagi tahu kita duduk dalam tu 3 hari 3 malam. Keluar daripada situ barulah Syekh kita akan ijazahkan khusus. Ni. Ketika tu yang saya kata tuan-tuan sekalian dia, hakikat sebenarnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah. Saya tekan-tekan ni, sebenarnya saya tengok masa ni. Saya duduk tengok masa. Telah bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau telinga kita dibuka oleh Allah, kita dengar ni bertasbih. Dinding-dinding, tiang-tiang, mic ni, bimbang-bimbang, semua bertasbih pada Allah. Kalau Allah buka mata kita ni, saya pernah satu kali keluar daripada situ, ya, sekali aja lah. Tapi nak bagi tahu hakikat, keluar. Rupanya semua ni kalimah Allah, kalimah Allah, kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Semua ni. Yang makhluk yang lalai, jin dan manusia sahaja. Ada orang kita tengok ada cahaya pada diri dia. Allah, Allah, Allah. Ada orang gelap.
Tapi kalau kita tengok langit, kita tengok bumi, kita tengok alam ni, kita tengok apa ni, pokok-pokok tu, semuanya bercahaya tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ni, air-air ni semua ni. Semua berzikir ni. Kalau kita dengar ni, semua zikir ni. Kereta yang kita duduk tu, pakaian-pakaian kita, semua berzikir pada Allah. Mereka ada makhluk-makhluk Allah yang taat, yang mengenal Allah. Yang tak mengenal Allah, kita. Tu lembu-lembu, kambing-kambing tu, semua mengenal Allah. Tu pokok-pokok tu, Allah tumbuhkan dia di situ. Dia tetap di situ. Panas ke hujan ke ribut, dia tak akan pernah membantah Allah. Dia duduk situ tu. Dan berzikir kepada Allah. Kita ni duduk dalam masjid sekejap, dah mula dah pusing sana, pusing sini. Kan? Duduk kat kafe, Saya dulu kadang-kadang suka memancing tau. Dalam kereta saya letak pancing 24 jam. Pernah satu kali ni cerita ni supaya masa habis cepat sikit ya. Tapi masa dah nak habis ni risau saya juga ni. Saya pernah akhir sekali saya kata, ya Allah, betul ke aku ni? Pergi memancing pukul 3 pagi. Sejuk tak payah cerita, nyamuk tak payah cerita lah. Duduk tepi pantai, melentang, duduk. Pukul 3 pagi. Nak sampai ke situ tahu macam mana? Parking kereta dah lah jauh. Berjalan kaki dekat 1 jam. Merangkak. Pelabuhan Kelang, belakang kilang simen. Saya pergi. Merangkak dulu. Panjat pagar. Merangkak bawah pagar. Rumput tinggi ni. Yang kawan tu pula memang dia ajak saya kan nak pergi. Sebab apa? Sebab kalau jumpa apa-apa ustaz ada. Jumpa apa-apa tu bukan jumpa ular, bukan jumpa apa, jumpa hantu kata dia. Bawa saya pun pergilah. Saya kata aku nak pergi tengoklah pagi tu. Macam mana? Pergi tengok pagi tuan-tuan sekalian. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau tahulah tempat tu memang tak pergi. Macam ni tinggi ni. Akhir sekali kita duduk sekarang, ya Allah, kenapa aku sanggup buat macam tu, ya Allah? Kerana sebatang pancing. Tak apa, yang memancing silakan teruskan macam biasa. Sebab tu lepas pada tu, kita pun tukarlah. Pergi mancing juga, pegang tasbih. Lontar ikan nak dapat, tak dapat, tak apa. Kita duduk saya, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti saya bagi ilmu memancing. Doa. Ada kawan saya belakang tu. Tuan Habib tu. Saya zikir-zikir naik ikan 8 kilo. Saya zikir. Orang lain duduk sibuk. Biarkan dia dulu. Kita zikir. Ada. Nak. Tapi nak bagi tahu, maknanya kita sampai sanggup sebegitu rupa. Subhanallah. Rupa-rupanya di saat kita duduk dengan Allah, kita sebut Allah. Rupa-rupanya seluruh makhluk ni sedang berzikir kepada Allah. Siapa bagi tahu? Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Wa in min syai'in illa yusabbihu. Allah ada satu ayat tu. Tidak ada satu benda pun yang semua bertasbih pada Allah. Allah kata apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu sajanya tak faham tasbih mereka. Kita kata lembu tu apa? Kambing mengembik. Burung apa? Berkicauan apa, macam-macam kita bagi nama. Sebenarnya mereka tersangat bertasbih pada Allah. Sebab tu saya nak cerita, saya keluar daripada khalwah tu, 3 hari 3 malam tu duduk sebut Allah tu. Kita nampak, semua Allah, semua ni. Ini kita yang banyak dosa. Kalau kata, ya Allah, macam mana nak wali-wali Allah ni? Dia nampak apa sebenarnya? Sehingga dia boleh tinggalkan segala-galanya, perasaan dia, seluruhnya perasaannya hanya kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak, boleh, insya-Allah kita boleh bimbing. Dengan murabbi mursyid saya, kita boleh bimbing, insya-Allah kita boleh berjalan. Walaupun lambat ke tempat cepat ke tak apa. Saya ni 26 tahun. Saya duduk dengan guru saya sampai sekarang 26 tahun. Anak murid yang paling baik, anak murid yang paling setia dengan guru dia. Walaupun dia tak dapat apa-apa, tapi tak mungkin tak dapat apa-apa. Ya. Setia dengan guru. Ya. Ni pergi guru ni. Hari satu guru pun tak dapat. Tu kena ingat tu. Kejap nak zikir ni. Akhir sekali, semua tinggal. Dia kena ada satu pokok. Okey, selesai di situ. Amalan zikir mencintai Allah. Yang ni yang saya dah bagi sebelum ni. Okey, ni last lah. Ni last ya. Sebelum kita sebut, saya nak minta 15 minit lagi untuk saya cerita berkaitan dengan itu.
Muka surat 36. Muka surat 36 tu, cuma minta maaf saya tadi. Muka surat 34, yang tu dalil. Ada orang kata, apa hukum zikir Allah Allah? Dia kata tak boleh, sia-sia. Itu biarkanlah. Ada orang yang terpelajar mengatakan zikir Allah 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 tu sia-sia. Ya, saya pun tak tahu kenapa yang sia-sia. Ya. Orang yang sebut Allah, 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 sia-sia kata dia. Kenapa? Kerana dia kata nama Allah tu tak sempurna. Kena sebut subhanallah baru sempurna. La ilaha illallah baru sempurna. Ya. Tuan-tuan, kita zikir tu kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Allah tu hanya maha sempurna pada dirinya, pada namanya, pada segala-galanya. Sebab tu nama Allah ni kalau kita buang satu huruf pun masih sempurna. Perasan tak Allah bagi tahu kat kita mesej dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu dalam perkataan tu, Bismillah tu, alif lam lam alif ha. Cuba baca ayat kedua, Alhamdulillah. Mana huruf alif? Dah tak ada dah. Dibuang satu huruf alif. Tapi masih lagi sempurna. Segala puji bagi Allah. Ni satu hal pula ni, ada video yang sampai kat saya orang-orang hantar ni. Ustaz, ada seorang tu dia kata, siapa-siapa yang tulis A-L-L-A-H, salah kata dia. Ya, kerana nama Allah tu sempurna. Saya dah pelik ada orang ni. Dia tulis bahasa Rumi, dia eja dengan mat. Rumi, tulisan Rumi ada mat ke? Mat asli, mat ada ke? Sama juga duk sibuk, insya Allah. Kan ada duk sibuk. Dia tulis I-N. S-Y-A. Allah. Siapa-siapa tulis insya-Allah, rapat-rapat, salah. Kenapa? Kerana dah salah sebutannya, salah apa? You duk sibuk dengan tulisan Rumi lah. You kena sibuk dengan tulisan Arab lah. Bukan you ni semua ni. You yang dalam tu. Ada. Come on lah. Kan? Kita eja bahasa Arab, bukan eja bahasa Melayu. Bahasa Melayu tak ada mat asli, mat tabi'i, mat wajib muttasil. Memang tulis macam tu. Dewan Bahasa dan Pustaka pun tulis macam tu. Mereka lebih pakar dalam bidang bahasa dan ejaan-ejaan dalam bahasa. Yang ustaz ni pula duduk buat video, habis merata. Kita pula yang nak kena jawab. Ini yang marah sikit kan. Dia pula duduk sibuk tanya kita, ustaz, ni anak murid saya. Saya kalau tuan-tuan tanya, saya tak masalah. Ada anak murid saya, duduk dalam grup. Apa macam ni ya ustaz? Alah, tulis. Okey, boleh insya-Allah ya. Jadi mana dalilnya? Hukumnya harus berzikir dengan Allah. Allah tu hukumnya harus berzikir dengan Allah. Mana dalil? Surah Al-Muzammil ayat 8. Wadhkurisma rabbik. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ataupun sebutlah nama Tuhanmu. Ini ayat Quran ni. Sebut nama Tuhanmu. Dalam bahasa Arab, wadhkur, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa nama Tuhan? Allah. Maka bolehlah. Allah, 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 Allah. Bolehlah sebut. Ya. Suara saya agak tinggi lagi hari ni. Malam dah rasa tinggi, lagi tinggi. Tak apa masalah. Okey, boleh. Kemudian ada hadis Nabi. Okey, muka surat 36 ni, yang dah ada, silakan amal. Yang belum ada begini. Masa saya duduk dengan Habib Omar dulu, antara bacaan yang dia suruh kita baca ialah La ilaha illallah, bilangan dia 1200. Satu hari satu malam 1200. Apa fadilah dia? Beliau mengatakan zikru la ilaha illallah fataha babul qalbi. Ini bukan hadis tau. Ini kata-kata dia, kata-kata ulama. Zikir la ilaha illallah ni antara kelebihan dia, fataha babul qalbi, dia boleh buka pintu hati. Antara kelebihan. Ya, ada satu zikir yang saya baca tu banyak kelebihan dia yang kita baca dulu dalam hati yang berzikir. Ingat lagi tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah, biha yasbutul iman, biha yahsulul aman, karir ayyuhal insan, la ilaha illallah. Kalau baca yang tu, 1001 kelebihan. Salah satu kelebihan la ilaha illallah ialah fataha babul qalbi, dia boleh buka pintu hati. Wal qalbu mahallul mahabbah, hati itu tempat letaknya cinta. Maka siapa yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1200 kali, bilangan dia satu hari satu malam, dengan niat kerana Allah,
Sampai satu saat Allah buka hati dia, Allah letak cinta kepada Allah sedalam-dalamnya kepada Allah. Kalau tuan-tuan rasa nak mencintai Allah, ya, nak amal, tak ada masalah. Boleh insya-Allah ya. Tapi kalau tuan-tuan nak rasa, tu baca subuh amal 40 hari. Kenapa 40 hari? Bukan semestinya begitu. Dia tengok orang sebenarnya. Ada orang 1 hari pun dah okey. Ada orang seminggu okey. Ada orang sebulan okey. Ada orang setahun tak okey-okey. Cuma bilangan dia biasanya 40 hari. Ambil bilangan 40 hari. Banyak perkataan 40 dalam Quran. Wallahu a'lam. Bukan wajib. Kalau nak rasa, silakan. Guru saya kata amalan 40 hari ni dia panggil pramatang. Pramatang. 80 hari amalan tu matang. 120 hari hasil dia dah mula nampak. Harus, bukan wajib, bukan sunat. Bukan dalil apa-apa. Nak buat, silakan. Tak nak buat, tak ada masalah. Jangan duduk debat-debat. Ya. Kita ni duduk berdebat sana, debat sini, muzakarah sini. Akhir sekali orang dah sampai melangit dah, kita tak tahu ke mana. Ya, tak payahlah, rugi masa. Kalau dia nak menang, bagi kat dia menang. Okey, kalau dia nak kata dia betul, bagi kat dia betul. Okey, selesai. Akhir sekali muka surat 38 tu. Yang tu nak baca pun tak apa. Saya tunjuk contoh bacaan kan. Muka surat 37 tu. Itu sekadar zikir je lah. Begini dia punya ni. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Ya Allah. Okey, yang ni baca dia untuk kita kenal Tuhan. Ya khaliqal akwani ya rabbahu ya wahidan la tartaji illahu. Ya khaliqal akwan, wahai Tuhan yang mencipta seluruh alam. Ya wahidan la tartaji illahu, wahai Tuhan yang kami tidak mengharapkan kecuali kepadanya, kepada dia. Itu antara zikir-zikir dengan makna yang biasalah. Okeylah ya. Muka surat 38 tu, itu sebagai penutupnya saya letak pada tuan-tuan berkaitan dengan dia panggil munajat. Ni dibaca sebelum subuh. Baca sebelum subuh. Tapi yang saya letak kat sini ni baca dalam bentuk syair. Baca dalam bentuk qasidah. Kalau baca biasa, saya baca biasa ya. Masa malam-malam macam kami di Hadramaut Yaman dulu, baca biasa dibaca macam ni. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah. Fa du'ai wa ibtihani syahidun li biftiqari ya Allah. Fa lihaza sirri ad'u fi yasari wa asari ya Allah. Ini adalah munajat. Tuan-tuan boleh tengok dia punya maksud-maksud dia tu. Terjemah dia. Tapi kalau baca dalam bentuk qasidah, dia baca macam ni. Dia baca perlahan. Macam mana baca ya? Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Allah, 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 ma lana maulan siwa Allah. Kullama nadaitu ya Rab, qala ya abdi ana Allah. Itu cara baca dia. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ni dia suara tinggi pun boleh, suara rendah pun boleh. Jadi qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku pengetahuan Tuhanku. Apa maksud di sini? Hidup dengan ilmu Allah. Ke depan hari nanti kadang-kadang kita risau dengan kehidupan kita.
Maka kita serah diri kita kepada Allah. Allah tahu macam mana nak susun kehidupan kita. Cukuplah bagiku ilmu Tuhanku. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaan dan usahaku. Banyak benda yang kita minta dengan Allah, banyak benda yang kita usaha untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Tapi yang paling hidup ni, yang paling baik ialah serah pada Allah. Dia tahu segala-gala untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Fadu'ai wabtihali, doa serta permohonanku, syahidun li biftiqari, sebagai bukti pada kefakiranku. Maka segala doa yang kita panjatkan, segala munajat yang kita baca, segala qasidah yang kita baca, kita nak buktikan apa pada Allah? Kita sangat-sangat memerlukan Allah. Okey, penutupnya begini. Akhir sekali, tolong buka Wirdul Am. Wirdul Am. Kat sana tolong buka Wirdul Am ya. Dalam grup kita tu buka Wirdul Am. Dah ya? Ada jumpa? Oh, sekejap saya jumpa Wirdul Am. Dah. Mungkin Puan Hana akan postkan lagi sekali dalam grup tu. Takut tak jumpa. Okey, Wirdul Am ni, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut pada tuan-tuan, sebelum tu ada permintaan untuk kita berkaitan ijazah. Ijazah sanad. Ijazah ni maksud dia ialah keizinan daripada seorang guru memberi izin kepada kita, membenarkan kepada kita menjadi muridnya dan memberi izin kepada kita untuk beramal dengan wirid khusus. Itu ijazah. Kalau wirid-wirid umum, kita pergi beli buku wirid kat kedai, buku zikir kat kedai, kita balik kita baca, tak ada masalah yang tu. Kita dapat pahala. Sebagaimana kita sebut tadi, zikir umum. Kita nak ialah zikir khusus yang mendekatkan lagi hati kita kepada Allah, yang mengangkat kerohanian kita di sisi Allah, yang kita akan sampai satu waktu Allah berkenankan untuk memilih kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Jalan dia melalui seorang guru mursyid, murabi mursyid. Maka di sini saya nak sebut pada tuan-tuan ialah Wirdul Am. Maka kita akan ada ijazah. Ijazah tu ada dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk kita izinkan secara khusus membaca wirid yang khusus ini. Yang kedua, ijazah itu dengan makna ijazah sanad untuk menyambung pertalian kita, sandaran kita kepada guru ke guru, guru ke guru, sampailah kepada baginda Nabi SAW. Kepada alim ulama, pewaris baginda Nabi. Saya pernah sebut dalam bahasa paling ringkas, lampu ni kenapa dia menyala? Sebab kita tekan switch. Switch tu, kenapa dia menyala? Kenapa kita tekan switch, lampu menyala? Sebab dengan switch tu, dengan lampu tu dia ada apa? Wire. Kabel. Connection dengan apa? Ada wire kan? Ada kabel tu. Ada wiring tu. Ada sampai ke lampu ni. Kalau kita tekan switch, tak ada wiring tu, tak menyala ni. Okey. Kemudian yang switch tu pula, dia bersambung dengan mana? Dia ada wire, dia ada kabel sambung dengan tiang elektrik kat nu. Dan tiang elektrik ni pula, dia sambung kat mana? Nu, kat jana kuasa nu. Ibu Sawat apa nama-nama tak kira, saya tak pandai yang ni. Yang tu pula, macam mana dia nak keluarkan elektrik tu, kuasa tu, dia sambung dengan mana? Nuh, Tasik Banding, Tasik Kenyir. Okey ya? Tasik Kenyir tu pula, dia ada turbin tu. Siapa yang gerakkan dia tu? Air. Air tu pula daripada mana? Daripada langit, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hujan tu. Maknanya hidup ni nak keluarkan cahaya ni, dia kena bersambung dengan sumber cahaya. Itu analogi dia mudah lah. Sama juga zikir, kita nak dapat cahaya zikir. Dengan cahaya zikir ni dah kita nampak kewujudan Tuhan dengan hati kita. Kita nampak kebesaran Tuhan,
Mula tercetus dia rasa kerinduan, kecintaan kepada Tuhan. Maka sebab tu kena ada ijazah sanad. Untuk menyambung saya daripada guru saya kepada Syekh Yusuf. Baik, yang bawah tu cuba lihat, cuba scroll sampai bawah. Scroll sampai bawah. Muka surat 4 dengan 5 tu. Ya. Saya nak baca daripada bawah. Saya akan ijazahkan pada tuan-tuan pada hari ini wirid am. Tapi wirid am ni dia akan jadi umum untuk tuan-tuan baca sebagai sebuah permulaan dalam perjalanan zikir khusus. Tapi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan kena jumpa saya baliklah. Kita akan bai'ah secara khusus. Kalau nak terus yang ni pun tak ada masalah ya. Ni, baik. Saya terima daripada wirid ini daripada guru saya Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani Hafizallahu Ta'ala. Beliau daripada gurunya. Yang sampai ke atas tu. Saya tak baca satu-satu dah sebab tak ada masa. Sampai ke atas, sampailah kepada Sayyidina Ali, sampailah kepada Imam Abbas Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sampailah kepada atas tu Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Ali, kepada baginda Nabi. Apa maksudnya? Inilah salah satu yang dikatakan zikir khusus, yang mana kita ada satu guru secara khusus, yang guru ni diambil daripada guru dia, di sana pada guru dia, dipanggil sanad. Sampailah kepada baginda Nabi SAW. Maka ketika itulah zikir yang bersambung-sambung, silsilah dan sanad ini, sandaran ini, maka ketika itulah hati kita akan mula bercahaya dengan zikir yang khusus ni. Kalau tidak, bukan tak bercahaya, tidak. Dia tidak kuat cahaya dia, ataupun dia malap, ataupun dia hanya sekadar mendapat ganjaran pahala. Okay, ya? Jadi baik, saya sebut sikit dulu. Cuma dia tulis di situ, li tariqah Syadziliyah ad-Darqawiyah al-Alawiyah al-Mubarakah. Ni nama kepada madrasah. Tariqah di situ madrasah. Wirid yang diamal oleh madrasah ataupun tempat praktikal kepada ilmu tasawuf melalui silsilah Imam Asy-Syadzili, Imam Abbas Asy-Syadzili. Kita ambil masa lain insya-Allah. Baik, cara bacanya begini. Untuk saya sebut tadi bacaan istighfar. Kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Baca dulu ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Okey, barulah kita baca istighfar. Baca istighfar 99 kali yang tu. Kemudian sambung yang ke-100, barulah ada wa atubu ilaih. Okey ya? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, setakat tu. Kemudian 99 kali. Kemudian yang khusus yang ke-100-nya astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian sebelum selawat baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hingga akhir baca sekali. Kemudian baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim 99 kali. Okey ya. Yang ke-100 yang baca selawat yang tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Okey, selesai yang tu. Sebelum baca la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah wahdahu la syarika fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Okey ya. Kemudian yang ke baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 99 kali, yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ni yang khusus. Selesai yang tu, baca Fatihah. Okey ya. Baca Fatihah kepada Rasulullah sekali, kemudian sebut nama-nama tu. Baca Fatihah sekali, kemudian yang terakhir, ataupun tuan-tuan, saya rasa ni ada anak murid saya buat yang tak lengkap ni. Ada tertinggal ni. Okey, tak apa tuan-tuan. Cuma saya nak sebut begini. Yang ni nanti saya, kalau tuan-tuan nak tu, tolong hubungi saya baliklah. Nanti saya bagi yang lain. Baik. Cuma yang ni saya nak bagi tahu ialah, pertama, istighfar. Sebelum istighfar, baca faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Macam tertulis dalam tu. Barulah baca istighfar. Sebelum selawat, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru selawat 100. Sebelum la ilaha illallah, baca ayat fa'lam annahu la ilaha
illallah wastaghfir li zambik. Boleh insya-Allah ya. Ini secara umum lah. Saya ingat. Okey, yang satu lagi ialah hizib bahar. Hizib bahar ni amalan khusus juga kalau tuan-tuan nak. Hizib bahar ni satu amalan dan yang dia memudahkan perjalanan urusan kita. Terutamanya perjalanan menuju kepada Allah. Dia memudahkan. Ya. Hizib bahar yang satu lagi tu ada tu ya. Jadi insya-Allah dengan masa yang singkat ni, masa yang ada ni dah lebih masa sangat dah. Jadi dengan ini saya Al-Fakir ya Nik Bakri bin Nikmat, saya mengijazahkan ya kepada tuan-tuan yang hadir ya dalam kuliah 3 hari ini berturut-turut, dan atas permintaan juga ya saya ijazahkan kepada yang ikuti secara live 3 hari berturut-turut ya, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada mana lagi ya? Daripada Kedah dan Pening tu kan, yang tak dapat hadir ke sini. Ya, dengan rendah hatinya saya mengijazahkan ijazah amalan pertama Wirdul Latif. Ya, ijazah amalan kedua Hizib Bahar. Amalan yang ketiga, yang ketiga ni tolong hubungi saya balik kalau nak secara khusus. Yang ni umum, ia tak lengkap di sini. Secara khususnya tolong hubungi saya. Sebab yang ni kita perlu kepada satu penjelasan. Siapa yang hubungi saya akan buat penjelasan balik. Jadi, tapi secara umum lagi yang ketiga ni Wirdul Latif, Hizib Bahar, Wirdul Am. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan sanad bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung, min syaikhi, daripada guru saya Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Asani hafizahullah taala, wa min syaikhihi, daripada Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah taala, wa min syaikhihi Syekh Muhammad Al-Hashimi, dan kepada guru-guru kami sehinggalah sampai kepada Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullah taala. Ya, sampailah kepada, saya ringkaskan, sampailah kepada Sayyidina Hasan bin Ali, ya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, sampailah kepada Sayyidina Hasan Basri, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kepada Sayyidina Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tanya satu soalan, hal qabiltum? Maka jawab qabil, qabilna. Maka kita baca bisiril Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tak apa yang ni tak lengkap, nanti saya hantar balik yang lengkap insya-Allah. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, moga-moga Wirdul Latif tu baca bila? Wirdul Latif baca pagi selepas subuh, baca petang. Petang sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib. Hizib Bahar juga baca petang ataupun selepas maghrib. Tapi kalau tuan-tuan nak secara khusus Hizib Bahar ni, segala apa masalah tuan-tuan baca setiap kali lepas solat. InsyaAllah Allah permudahkan, Allah buka segala jalan-jalan kemudahan kepada tuan-tuan. Tapi saya nak pesan bahawa niat yang paling baik, yang paling utama ialah lillahi ta'ala. Jadi selebihnya tuan-tuan tolong hubungi saya lah untuk penjelasan-penjelasan yang lain. Ya, terima kasih lagi sekali. Minta maaf, hari ini agak terlebih masa. Terima kasih pada pihak masjid, ya, pengurus dan pegawai masjid. Terima kasih pada Puan Azriyah dan Puan Hana dan seluruh urustia ya daurah. Terima kasih pada tuan-tuan yang sudi. Minta maaf banyak-banyak ya kalau segala kekurangan dan sebagainya. Jadi kita doa, kita penutup insya-Allah.